Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 20 September 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, bermula ayat 31 ini juzuk yang ke-27. Kita sudah masuk juzuk yang ke-27. Maknanya kita ada 4 juzuk lagi, 7, 8, 9, 30. InsyaAllah kita akan khatam pengajian kita ni secara perlahan-lahan akan sampai ke hujungnya. Yang pentingnya kita dapat memahami apa yang kita belajar, dapat mentadabbur ayat-ayat yang kita baca, dan dapat beramal dengan apa yang kita mengaji. Jadi para pelajar sekalian, ayat yang kita akan baca dalam siri ini bermula ayat 31 sampai ayat 37. 37. Ayat ini sekali lagi menceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim dengan tetamunya. Nabi Ibrahim seorang Nabi yang rumah dia duduk di tepi laluan, memang tempat orang singgah. Kerana itu waktu malaikat mari tu siap dah, lembu golek. Kalau bahasa Melayu ni lembu golek dah. Lembu panggang, ijlin samin. Dalam surah kita ni kata ijlin samin, makna lembu yang gemuk. Ada surah lain kata ijlin haniz. Haniz ni yang sudah dibakar. Oh, sedap. Kalau nak rasa lah menu ni, nak rasa ke tak? Nak ajak ayah pergi kedai nasi Arab. Apa Arab Sengotino tanya dia nak haniz. Dia bakar mari kambing haniz tu. Dia bukuh gitu. Jangan main hak tu. Kalau tak kontrol molek naik darah kita, makan banyak. Sebab sedap. Baik. Jadi rumah dia ni rumah memang tempat orang singgah. Dia pun pemurah. Dia siap dah makanan untuk orang, untuk tetamu dia. Sehinggalah malaikat ni masuk. Lepas pada sudah makan, baru dia tanya. Ni ayat kita ni ayat dia Nabi Ibrahim tanya malaikat, "Mu nak pergi mana? Awak nak ke mana sebenarnya ni?" Baru tanya. Kita pun kena belajar juga, ada orang mari rumah jangan duduk banyak tanya kat, makan dulu. Biar dia kenyal. Sebenarnya awak ni kerja apa? Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat kita bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1155. 1155 surah Az-Zariyat, ayat surah yang ke-51, juzuk yang ke-27. Ayat Naqra. Mari kita baca Quran. Belajar Arab kan? Hayya Naqra. Mari kita baca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin
مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Balik semula kepada terjemahan ayat 31. Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Dia kata pelik tu. Biasa kita dengar ustaz kata alaihi salam. Kenapa Abu Anas kata alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam? Mana kita bila kita doa ke Nabi Ibrahim, kita doa juga untuk Nabi kita. Alaihi ai ke atas Ibrahim, dan juga wa ala nabiyyina ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-salatu wassalam, selawat dan salam. Itu dia panggil beradab kita. Nabi Ibrahim bertanya, tanya malaikat, dia kenal ke tadi? Dia dah kenal. Dia kenal apa? Fama khatbukum. Al-khatbu maknanya tugasan penting. Apakah lagi tugas penting kamu selain dari mari bagi tahu aku nak boleh anak? Ayyuhal mursalun, wahai utusan Tuhan. Jibril kata, Nabi Ibrahim kata, awak ni ada tugas lain ni. Sebab tu mari ramai. Tengok munasabatul ayat. Lamma alima Ibrahimu alaihi salam min muhawaratihim. Setelah Nabi Ibrahim tahu yang datang rumah dia tu bukan orang tapi malaikat, dan malaikat pun dah maklumkan kepada dia dah akan dapat anak. Tapi pelik, kalau setakat mari nak beritahu dia boleh anak, satu malaikat cukup lah. Jibril ke datang? Ni kenapa datang satu kelompok? Satu angkatan. Mesti ada benda besar. Jibril dia tanya. Jadi kalau nak mari cerita aku nak boleh anak, tak payah ramai-ramai. Mesti ada kes. Ni saya tahu. Dia pun tanya lalu. Tanya siapa? Dia tanya malaikat. Fama khatbukum? Ma sya'nul khatir? Pelajar tulis khatbu ni maknanya isu besar. Benda yang bahaya. Allazi arsalakumullahu min ajlihi. Allah hantarmu mari ni untuk apa sebenarnya ramai-ramai ni? Mesti ada kes besar. Jadi malaikat Ibrahim dia beradab, dia tak tanya dulu. Dia bagi tetamu makan dulu. Kalau tak makan cerita lain. Tanya kenyang-kenyang, manakala hak jenis makan kenyang dulu baru tanya. Ini baru benda sesat dah. Bila malaikat nak pergi baru Ibrahim tanya, kamu nak pergi ke mana sebenarnya? Apa kerja besar awak ni ramai-ramai ni? Malaikat pun jawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Para malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa, mujrim. Mujrim ni makna jahat. Jahat makna itu makna mujrim. Yang berdosa.
untuk membinasakan mereka. Tengok nota di bawah. Yakni selain daripada kami datang menyampaikan berita yang menggembirakan Tuhan, kami juga diutus untuk membinasakan suatu kaum yang berdosa, yang jahat, yang meninggalkan landasan fitrah, duk main jantan sama jantan. Sekarang ni orang panggil LGBT, iaitulah kaum Nabi Lut. Allahu Akbar. Kaum Nabi Lut. Para pelajar, apakah dosa kaum Lut? Apakah jenayah yang dibuat? Apakah mujrimnya mereka itu? Tanda Allah dah jelaskan keadaan mereka dalam surah Al-A'raf. Tulis dalam suratul A'raf ayat 80 sehingga ayat 84. 5 ayat. Dalam suratul A'raf 5 ayat Allah Ta'ala bagi gambaran penuh, full gambaran kejahatan mereka. Tengok ayat tu. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Lut marah, "Hei, puak-puakmu ni buat satu jenayah tak pernah orang lain buat." Mana dosa Lut ni, dosa LGBT ni, puak dia baru mula start. Umat dulu tak pernah buat. Tapi ingat, dosa ni, jenayah, maksiat ni bila bermula, dia tidak akan berakhir. Walaupun LGBT kaum Lut telah dibinasakan total, semua sekali mati, tapi dia timbul pula lepas tu. Sampai lah ni pun masih ada lagi, bahkan masih ramai lagi. Ada setengah-setengah tempat mengisytiharkan perkahwinan sama jenis. Jantan sama jantan kahwin lagu mana tak tahulah. Manusia kalau rusak fitrah, masuk dalam zoo pun, hayawan dalam zoo bengong dia tu nak tak mana buat ni. Dalam zoo dia tahu jantan betina. Buat LGBT ni tak tahu laki puan. La haula wala quwata illa billah. Tengok ni. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Mu ni main sama-sama jantan dia, tak mau kahwin dengan perempuan. Sampailah ke akhir ayat. Para pelajar, tanda ayat ini, ayat 32 ini ditafsirkan dengan ayat suratul A'raf ayat 80 sehingga 84. Ini dia ilmu tadabbur ni, ilmu tafsir ni, tafsir yang paling baik sekali dia panggil tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Quran sendiri. Quran sendiri tafsir. Mana kita ada maklumat yang jelas, Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita untuk memahami Al-Quran. Allah Ta'ala lah pelihara kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, murid-murid, pelajar-pelajar kita ni daripada terjebak dengan perangai jahat kaum Lut ataupun LGBT ni ya Rabbal Alamin. Allahumma aqsimna wa iyyahum minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aqsimna wa iyyahum minal akhlaq minal afkaril haddamati wat turuqid dallati wa minal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Amin ya Rabbal Alamin. Sentiasalah doa kepada kita, doa kepada anak cucu kita, doa kepada para pelajar murid-murid kita dengan doa tadi. Boleh tulis, Allahumma aqsimna wa ahlina minal fitani wal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Coba tulis, mana boleh tulis tu, bagi ke pelajar-pelajar kita ni. Doa ni bukan doa daripada Nabi, tapi doa realiti dia panggil. Kita minta berlindung daripada perkara yang memang berlaku di zaman kita dan juga zaman daripada zaman Lut lagi sampai ke sana. Maka perkataan khatbu tadi, ma khatbukum, dia kata al khatbu ay amrul muhim, benda yang besar. Jadi Ibrahim dapat kesan, malaikat ni kalau dia nak bagi tahu Ibrahim boleh anak je, untuk dapat wahyu biasanya malaikat Jibril je datang. Tapi bila mai ramai, Ibrahim kata ada khatbun, ada benda besar. Malaikat pun jawab, buka rahsia. Benda ni strategi.
Strategi ni orang tak beritahu kepada orang. Dia panggil imbus. Imbus ke apa? Kalau jadi hak askar, hak pergi serang dak. Sepatutnya maklumat ni tidak dibocorkan. Tapi oleh kerana Nabi Ibrahim tu Nabi, dia yang Allah Ta'ala jadikan utusan Allah, maka malaikat bocorkan rahsia, kami nak pergi hentam kaum Lut. Jadi dari sudut ilmu strategi, kita tak boleh maklumkan kepada orang tindakan yang kita nak ambil kepada mana-mana. Dia bocor. Zaman kita hari ni kebocoran teruk maklumat. Dikatakan puak-puak dadah ke puak apa ke. Kalau nak pergi serang dak, malam ni dia petai tu tak ada dah. Maklumat siapa dah. Malam ni orang nak imbus, orang nak tangkap awak, lari. Tu dia. Baik, ayat 33. Linursila alaihim hijaratan min tin, supaya kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah yang dibakar. Ayat ini kami nak hujan batu dari tanah yang dibakar. Batu sungguh maknanya, bukannya air batu. Sebab itulah dia sebut dalam ayat ini mintin. Sebab kalau sebut batu saja, orang duk mikir hujan batu berkali. Hujan batu, orang panggil batu tak? Batu sungguh. Batu juga. Air, kalau kita minum air batu. Jadi banyak. Jadi supaya tidak keliru, Allah kata hijaratan mintin. Tak ada sebarang kekeliruan. Batu ke apa? Air batu ke? La, batu sungguh. Ini dipanggil bahasa Al-Quran, dia panggil ayat takkid, dia kuat, taukid kuat. Ayat ini tengok dalam nota kata, seperti yang disebut pada ayat 82 surah Hud. Ayat 82 surah Hud telah menjelaskan bagaimana keadaan mereka. 82-83. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Ila akhir ayat. Jadi bila sampai arahan Allah, ja'alna 'aliha safilaha, dia angkat, malaikat angkat dia punya bumi itu, balik. Hujan batu dulu, batu pusing balik. Takut apa? Dalam surah Al-Ankabut ayat 34 Allah kata, inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryah rijzam minas sama. Kami turunkan ke atas penduduk negeri itu rijzam minas sama. Maknanya peti dari langit. Mari dulu kau hujan batu, patu balik bumi. Maknanya apa dia balik bumi? Sebab kehidupan mereka terbalik. Kehidupan mereka terbalik. Balik ke mana? Balik fitrah. Orang lain kahwin dengan perempuan, mu jatuh sama jatuh, tak balik kan? Dia panggil terbalik. Skru dengan skru. Mana boleh mana boleh pula. Ya Allah. musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu. Musawwamah maknanya sudah ada tanda. Muallamah, tulis itu musawwamah ai musawwamatan ai muallamatan. Batu tu ada tanda. Macam mana tanda dia? Batu-batu itu ditanda di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang yang melampaui batas dalam keingkarannya. Tulis ni, ulama tafsir kata macam mana batu itu ditanda. Qala al-Qurtubi muallamatan, katanya di batu tu ada garisan mukhattat, sawat bayak, warna putih warna hitam. Ada kata juga warna hitam dengan warna merah, hitih. Ada ulama lain kata musawwamatan ay ma'rufah,
sudah dikenali oleh malaikat, ini batu azab. Ini batu azab. Ada kata kullu hajarin, setiap batu tu ada dah nama LGBT tu, ada nama dia. Kira batu tu lontar untuk dia tu tam bagi. Takut kita dengar. Jadi sudah ada. Ada ulama kata lebih general lagi, dia kata muallamatan, Allah Ta'ala tahu dah batu-batu ni peruntukan dia untuk binasakan kaum Lut. Ya dah lah, warna ke, ada nama ke, yang penting benda tu sudah dihempap, sudah dilontarkan ke atas kaum Lut, LGBT yang rusak fitrah pada zaman tu. Baik. Hijaratan muallamatan, batu yang sudah ditanda. Allahu Akbar. Kita dengar apa takut, hujan pun takut dah. Hujan batu takut. Ini batu dihujani, bukan batu musawamatan min tin, hijaratan min tin, batu yang dibakar kemudian dilontar ke atas LGBT kaum Lut. Ayat 35, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Setelah sampai utusan kami ke tempat itu, kami perintahkan mereka keluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal padanya. Kan Nabi Ibrahim tanya ke dalam surah lain, Ibrahim tahu, awak nak pergi binasa kaum Lut, inna fiha Luta, mu ingat Lut ada sana. Lut anak saudara dia, Nabi Lut anak saudara Ibrahim. Jangan hati-hati, Lut ada kat sana. Ibrahim peringatkan malaikat tahu dah, ada semua maklumat dia. Orang lagi embo strategi dia kena tahu sini. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Malaikat pergi ambil dulu orang mukmin, keluar. Lut dia mari jumpa Nabi Lut alaihi salam. Bila malaikat mari, comel rupa dia. Ini semua ujian kepada kaum Lut. Kaum Lut ni gila kau orang jantan. Para malaikat ni pula nyegi berupa laki-laki comel. Oh gila lopak lah buat Lut. Buat LGBT tu gila molek. Orang panggil laki-laki lembut, jalan ngongek-ngongek bagi. Sudah. Yang celakanya, bini Lut tu, dia tali baru kepada buat LGBT. Dia tali baru. Dia WhatsApp pergi ke gerai tu. Dia kata, tengok ni, orang comel ada rumah aku, cepat. Beronggak mari, berlari buat LGBT ni mari nak kepung rumah Nabi Lut. Malaikat bisa, Lut, fa'asri bi'at, tanda ni Suratul Hijri ayat 65. Allah kata, fa'asri bi ahlika biqit'in minal lail wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Lut, malam ni membawa semua keluarga kamu, orang-orang yang beriman dengan kamu, bawa keluar daripada kampung ni sebelum cerah, sebelum subuh. Jangan sampai berpaling, bunyi apa-apa pun jangan duduk paling tengok, jalan terus. Siapa dia berpaling kena. Suratul Hijri ayat 65. Ayat 59-60-nya Allah gambarkan manusia celaka duduk atas rumah Nabi tapi tak beriman. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Kecuali keluarga Nabi Lut selamat. Illam ra'atahu,
kecuali bini dia. Na'udzubillah. Qaddarna innaha laminal ghabirin. Kami sudah takdirkan dia ni binasa sekali dengan puak LGBT. Apa kejahatan bini Nabi Lut? Nabi Lut tak buat benda jahat. Dia tak buat benda fahisyah, benda keji, tidak. Dia bini Nabi. Tapi perangai jahat dia pergi sokong menjadi tali baru kepada LGBT. Itu tali baru. Kita ni jangan jadi tali baru. Saya tak buat maksiat, saya tak pergi tempat pesta lompat-lompat, tapi saya tulis share iklan dia. Ini pun termasuk orang yang binasa. Jadi bila malaikat mari, Nabi Lut pun keluarlah pada waktu malam. Wala yaltafi, jangan siapa. Bini dia balik. Kena kawan itu. Dia kata apa? Bini Nabi belum ada jaminan dia selamat. Sebab tu Allah Taala gambarkan dalam ayat ini. Tengok ayat ni. Tuhan kata apa? Ayat 35, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami selamatkan, kami keluarkan daripada kampung Qura Sadum. Tulis nama kampung ni, kampung yang dibinasa nama dia Sadum. Ada ahli bahasa kata nisbah sodomi tu mari daripada Qura Sadum lah. Qura hadut main sama jantan ni. Jadi Allah kata aku keluarkan, selamatkan daripada ni orang yang mukminin, orang yang betul-betul beriman. Tengok ayat 36. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Setelah sampai utusan kami ke tempat itu, kami perintahkan mereka keluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal padanya. Fama wajadna, sesudah diperiksa, maka utusan kami tidak mendapati padanya melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam yang beriman kepada Nabi Lut. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Berapa rumah ada? Sebuah rumah je yang ikut Nabi Lut. Rumah dia, rumah Lut. Orang lain tak jadi apa. Tengok ni. Tengok ayat 35, minal mu'minin. Ayat 36, minal muslimin. Kenapa Allah beza di antara dua ayat? Tanda pelajar. Ini ilmu tadabbur. Kata ulama tafsir, yang kami selamat itu orang mukmin, orang beriman. Yang satu rumah tu rumah orang Islam. Sebab walaupun bini Nabi Lut tu binasa, tapi dia telah zahirkan dia tu Islam. Dia telah menzahirkan dia tu Islam. Kalau tidak dia kafirnya ceraikan Nabi Lut lama dah dia tu. Kenapa Nabi Lut tak cerai dia? Sebab dia menzahirkan dia tu Islam. Nabi Lut sekali dengan Nabi, tapi otak LGBT. Ni na'udzubillah ni. Kita bimbang hari ni, takut benda-benda gini jadinya. Dalam rumah kita ada benda yang maksiat. Dalam rumah orang Islam. Jadi beza di antara Islam dengan mukmin. Allah bezakan. Yang selamat orang mukmin, rumah orang Islam ada sebuah rumah. Rumah Nabi Lut, walaupun bini dia tak kafir, binasa, tapi dia menzahirkan dia itu Islam. Allahu Akbar. Ayat 37, Abi dalam binasa dalam buat dia tu. Allah kata apa? Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafun al-azab al-alim. Dan kami tinggalkan di negeri itu timbunan batu-batu yang telah dihujani dan membinasakan mereka sebagai tanda yang mendatangkan keinsafan bagi orang-orang yang sedia takut kepada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi ulama tafsir kata wa abqaina fi tilkal qaryah, kami tinggalkan di kampung Qura Sadum itu tanda-tanda yang menunjukkan orang ini telah dibinasakan oleh Allah. Jadi bagi orang yang takut pada Allah, mereka akan ambil pengajaran
ambil iktibar, ambil orang panggil perhatian bahawa orang yang derhaka inilah masir, nasib dia akan pergi ke situ. Allahu akbar. Allah sebut, tulis pelajar. Allah sebut dalam suratul Hijri ayat 75-77, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Kebinasaan kaum Lut itu menjadi tanda bagi orang yang berfikir, orang yang melihat dengan baik. Wa innaha labisabilim muqim. Kampung ni duduk tengah jalan. Orang nak pergi ke Syam, berjalan kok ni, nampak tempat binasa. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang beriman. Tanda pelajar suratul Hijri ayat 75 hingga 77. Dalam surah Al-Ankabut ayat 35 Allah kata, walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Kami tinggalkan kesan-kesan itu bagi orang yang berakal. Karena itulah sebahagian ulama tafsir mengatakan tempat binasanya kaum Lut sekarang ini sudah jadi laut mati. Di mana laut mati? Di Jordan, tulis. Di Urdun. Jordan sempadan dengan Palestin. Itu laut mati. Sekarang ini laut mati orang tak pergi ambil iktibar. Orang pakat pergi berenang pula dah. Sebab laut dia masin sangat. Air dia masin. Kalau kita masuk dalam air tak tergelar. Anak kita tengok dah sekali hari tu. Buat-buat orang putih ni duduk dalam air baca surat khabar, tak tergelar. Dia punya masin dia tu. Main-main awak. Dia panggil laut mati. Wallahu alam. Itulah peristiwa yang Allah gambarkan kepada kita, keburukan, kejahatan, kebejatan, kebengongan puak-puak yang LGBT, puak-puak sadum, duk main sama jantan, wal'iyazubillah. Sekarang ni penyakit Lut ni sampai hari ni pun masih wujud lagi di atas dunia ini. Allahul musta'an. Sekali lagi kita berdoa minta Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, pelajar-pelajar kita ni, murid-murid kita daripada terjebak dengan penyakit yang dahsyat ini. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita, ayat 31 hingga 37. Binasa sudah kaum Lut, dan Allah bezakan di antara dua ayat ini berbeza. Apa beza? Minal mu'minin wa minal muslimin. Perbezaan itu ketara. Islam yang zahir, iman yang batin. Baik, al-an nantaqil ila al-fawaid. Kita cari beberapa faedah setakat yang kita mampu dengan masa yang terhad. Al-faidatul ula. Tulis faedah yang pertama. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim tanya malaikat, tuan-tuan yang mulia ni nak pergi ke mana sebenarnya, apa kerja besar kamu? Tanda pelajar. Isu yang pertama, annal ghaiba la ya'lamuhu illallah. Benda gaib ini tak ada siapa tahu kecuali Allah. Nabi Ibrahim kalau dia tahu, susah-susah kada dia pergi ambil lembu keluar? Tak susah. Kenapa pergi dia ambil lembu, angkat mari makanan? Allahu akbar. Sibuk isteri dia duk mengidam, nak menghidangkan makanan. Allah gambar dalam Quran, fama labisa an ja'a bi ijlin haniz. Duk sekejap Ibrahim angkat mari lembu. Kalau dia tahu dia orang tu malaikat, dia angkat tak angkat? Tak angkatlah. Itu menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim ni gelaran dia Khalilullah, kekasih Allah.
pun dia tak tahu benda gaib. Tak tahu. Ni kita hari ni pun sama juga. Ni duduk percaya kepada bohong-bohong orang mengaku wali. Oh, Tok Wali sekarang ni dia relax. Atas dunia dia sibuk nak makan, nak minum. Bila dia mati duduk dalam kubur, dia free. Ketika itulah kita boleh pergi istighasah, pergi minta tolong dengan dia. Mengaruh punya ajaran ni. Sepatut orang-orang ajar lagi ni lah, pihak pemerintah kita ni sekat dia daripada menyebarkan ilmu yang menyesatkan itu. Tidak. Ni nampak macam boleh bebas je. Main-main. Dan satu lagi adab dalam ayat yang sama, annahu innama sa'alahum ba'da an qarahum. Ibrahim tak tanya dulu, dia bagi makan dulu. Bagi makan dulu. Maknanya sunnatul adiyafah, sunnah orang mari rumah kita, bagi dia makan dulu, bagi dia minum, rehat kejap, baru kita tanya dia, apa kerja mari ni? Ada tujuan apa mari? Ibrahim tak tanya dulu, dia bagi makan. Tak makan cerita lain, tapi tertib dhiyafah, susunan menerima tamu, orang masuk rumah bagi makan. Lepas pada tu baru tanya dia, tujuan apa ni? Ya kita bimbang sekarang ya. Dah. Lepas kita bagi makan siap kenyang-kenyang, kita pun tanya, tuan mari ni ada kerja apa? Dia pun tengok, saya sebenarnya mari ni nak jumpa dengan Fulan bin Fulan. Rupanya tukar rumah, tanyanya kita. Dah. Boleh tak boleh lagu. Tapi sebagai tuan rumah, orang yang karim, pemurah, bagi makan dulu. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena, pelajar-pelajar kena ingat, di antara persiapan menyambut tetamu, kita kena buat. Contohnya rumah kita macam ni, rumah kita gini, kita kena buat depan ni ghurfatud dhiyafah, bilik untuk tamu. Ada tandas lalu situ. Kena ada. Sebab kalau tidak orang mari rumah kita, dia musafir penat letih. Mari-mari dia turun-turun, sudah saya nak tandas. Macam nak buat? Tandas duduk kat dapur kan, setengah rumah kita lah ni, tandas duduk mana? Dapur tu. Isteri kita sibuk nak buat itu ni, kambing golek ni, nak akak orang tak? Dia pula tak untuk aurat. Kita pula ada anak kecil, pempoh bertambur dalam tandas tu, je. Kena buat. Depan bilik utama depan ni kena siap bilik tamu. Orang mari kalau dia nak tandas ke ataupun dia masuk letih sangat, kita nampak dah masuk bilik ni, rehat sini. Ada tempat. Ulama semasa kata satu lagi kalau boleh kak, publish tepek selalulah dekat dinding tu nombor password internet. Ni zaman kita ini. Dia kadang-kadang orang mari ni tak dia tanya khabar lagi. Wifi. Bala juga dah. Wifi dulu. Tak bagi bina air tak apa, asalkan boleh password. La haula wala quwata illa billah. Jadi zaman kita ni tambah satu lagi, tulis lalu nombor password sekian, habis cerita. Password pula keluar. Dalam tafsir ada password pula. Mari kita pindah kepada faedah yang kedua. Tulis faedah yang kedua. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami telah diutuskan untuk membinasakan kaum yang jahat. Ai atal malaikatu hahuna, malaikat datang ini ke rumah Nabi Ibrahim dengan penuh beradab protokol bahawa dia bawa satu misi serangan yang begitu dahsyat. Serangan begitu dahsyat. Bila Ibrahim tanya, oleh kerana Ibrahim ini orang penting dalam dunia hari itu, Khalilur Rahman, maka dia berhak untuk mendapat maklumat. Kami ini nak binasa kaum Lut. Kena ingat pelajar. Kalau orang yang tak berkenaan, jangan beritahu. Rahsia-rahsia strategi tidak dimaklumkan. Walaupun orang itu jamu kita.
Orang ni bagi kita minum air, lepas tu tanya, sebenarnya awak ni ada ke apa? Lah, saya saja ya. Saya mari ziarah-ziarah sini. Kalau jangan pecah rahsia. Dalam kaedah kata, tulis kaedah. Laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Bukan semua benda yang kita tahu kita kena maklumkan kepada orang. Kita maklumkan kepada orang yang berkenaan saja. Sekarang ni rahsia-rahsia dah tak ada rahsia dah. Tak ada rahsia. Bila ada sekatan ke, ada serbuan tempat-tempat maksiat, pegawai apa ni keselamatan ke, pegawai agama mari, tak ada dah orang, kosong. Sebab maklumat bocor dah. Ni pengintik tali baruk ni. Tali baruk ni jenis-jenis perangai isteri Nabi Lut ni ramai di zaman kita ini. Dia maklum awal lagi ke malam ni pukul 8 malam ada polis nak pergi serang tempat ni, lari. Pejabat agama nak mari, lari. Bocor. Jadi malaikat ni dia bagi tahu kepada Nabi Ibrahim. Sebab apa dia bagi tahu? Sebab Ibrahim berhak untuk mengetahuinya. Inna irsana ila qaumin mujrimin. Kami telah dihantar kepada kaum yang jahat, yang tak baik ini. Timbul lagi soalan, kenapa Allah hantar mari satu pasukan malaikat? Padahal satu malaikat pain habis kita, atau malaikat tempik mati habis. Kenapa Allah hantar mari pasukan malaikat? Limaza? Sudah juga dia punya hujah. Jawab dianya, tulis. Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa dia. Dia ada tentera-tentera yang bekerja untuk memberi kebaikan ataupun tentera untuk membinasakan. Jangan main-main. Sebab tu Tuhan hantar mari satu pasukan malaikat. Sebagaimana dalam peperangan Badar. Peperangan Badar tak ramai mana orang, tapi kenapa malaikat mari sampai 1000 orang? Nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala berkuasa. Dia ada tentera, ada jentera dia yang boleh pergi dan memberi kekuatan kepada orang yang ditolong. Nabi kita SAW walaupun dia 300 orang, tapi malaikat datang ramai. Itu dia panggil hikmah dia. Itu dia punya hikmah. Boleh hikmah. Kita berpindah kepada yang ketiga. Boleh pelajar yang ketiga. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ini, dia sebut apa? Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Allah kata kami keluarkan dia orang-orang yang beriman. Dan ayat yang kedua, minal mu'minin. Tulis itu. Di sini para ulama tadabbur dia kata bahawa keberkatan iman itu akan menyelamatkan seseorang. Dengan sebab berkatnya keimanan akan menyelamatkan seseorang. Jadi siapa dia nak selamat, dia kena beriman. Siapa nak selamat, dia kena beriman. Dan beza di antara iman dengan Islam, beza. Iman itu yang betul-betul mantap adalah hati. Islam tu yang zahir. Islam tu yang zahir. Dalam ayat ini juga ada benda pelik. Tanda ni pelajar. Allah kata, "Fama wajadna fiha ghaira baitin." Sebuah rumah orang Islam di dalam kampung Qurasadu. Hak lain kafir belaka. Ayat ini memberi motivasi kepada para pendakwah. Kadang-kadang kita berdakwah ajak orang kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi ini, kita menjadi orang yang terasing dalam masyarakat. Peliklah ustaz tu. Ajak orang balik kepada Quran, kepada hadis. Tak mau ikut yang orang buat ramai-ramai ni. Sekarang ni macam-macam orang, kepahaman yang pelik-pelik. Nak pergi minta tolong dengan pokok pun boleh. Nak pergi minta tolong orang mati pun boleh. Bawa seminar sana, seminar sini, nak cerita benda tu boleh. Kita yang nak menyelamatkan akidah umat ini daripada terjebak dengan benda-benda mungkar, benda-benda macam ni, dianggap sebagai makhluk asing dalam masyarakat. Sabar. Satu kaum Qurasadum yang Islamnya hanya di rumah Nabi Lut seorang saja. Jangan takut. Kita nak suruh ramai. Ramai pun kalau tak betul buat apa?
Tak ramai ni yang betul lebih baik daripada ramai tak betul. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada ditinggalkan oleh Allah. Itu 3. Yang keempat, tanda yang keempat. Yang keempat, linursila alaihim hijaratan min tin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Allah kata kami nak hantar lontar ke atas mereka batu daripada tanah. Jadi di sini kata di para ulama, kenapa Allah Ta'ala kata-kata hijaratan tu batu? Kenapa disebut tin? Ini nak memberitahu bahawa batu sungguh. Bukannya air batu, bukannya batu-batu lain, tapi batu betul. Batu pelontar itu ada pula musawwamatan yang ada tanda. Batu tu ada tanda. Tadi kita sebutkan ulama tafsir kata sama ada tanda tu warna batu ataupun nama orang LGBT ada di situ ataupun tanda sebagai batu yang membinasakan. Wallahu alam. Maka dalam ayat ini ulama tafsir ahkamul Quran kata ustudila bihi ala rajmil la'it. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang main jantan sama jantan ini hukuman dia rejam. Sebagaimana orang yang pernah berkahwin muhsan berzina hukumnya rejam. Kaum Lut juga permainan kaum Lut sodomi ini juga hukumnya rejam, bukannya penjara. Kata Syekh Syangqiti, wa hujjatun man qala inna qatlahu birrajmi. Hukum main LGBT ini rejam dengan batu. Sebagaimana ayat Allah Ta'ala sebut, kami rejam, kami lontarkan dia dengan batu. Kata Ibnu Katsir, wa zahabal Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafi, dia kata orang main LGBT ni ambil warna atas bukit tinggi, campak turun, lontar dengan batu. Wallah. Jadi para ulama lain kata cukup dengan rejamnya, tak payah campak atas bukit lah. Wallahu alam. Kalau kita nak tengok, kena tengok dalam ahkamul Quran ataupun kitab fiqh dalam bab hudud, dalam bab rejam. Berapa dah kita tadi? 4. Yang kelima, dulu yang terakhir, wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al'azab al-alim. Ini yang kelima ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan, biasanya umat-umat yang dibinasa tu ada tanda, ada kesan. Puak-puak Nabi Soleh contohnya ada kesan dia dimadain soleh. Puak-puak berapa nama Fir'aunnya binasa ada kesan dia. Puak LGBT ada kesan dia. Tujuannya apa? Fadalla ala annama yakhussuhu min akhbaril mu'minin. Allah Ta'ala nak suruh kita orang beriman yang sentiasa mengambil pengajaran. Jangan hanya mengambil gambar, buat selfie saja, tidak. Ini penting sangat. Penting sangat. Untuk apa tarakna tu? Tujuannya supaya menjadi pengajaran kepada orang yang datang kemudian. Banyak lagi lah. Fir'aun duduk mana sekarang? Dalam muzium. Jadi mendiang-mendiang tu menjadi pengajaran kepada kita. Jangan kita tengok saja lah. Jadi kita kata itulah 5 faedah yang dapat kita belajar supaya Allah Ta'ala kata aku tinggalkan ayat-ayat itu tanda supaya orang beriman ambil perhatian, orang yang berhaka berhenti daripada meneruskan kejahatan mereka sebab sudah ada tanda-tanda kebinasaan. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat? Di akhir ayat Tuhan kata lilladzina yakhafuna al'azabal alim. Hak dapat faedah daripada tanda-tanda ini hanya orang yang takut kepada Allah. Orang yang tak takut ada faedah tidak? Tak ada faedah. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami ini semua orang yang takut kepada Allah, takut kepada siksaan Allah dengan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 38 sehingga 46 ayat beberapa orang Nabi Musa, wa fi Adin, wa fi Samudin, wa qaum Nuh. Berapa 5 orang Nabi ada sini.
InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.